Baik, bercakap mengenai isu daging tidak yang menggunakan logo halal tidak sah ini juga kita semua maklum bahawa di Dewan Negara telah bersetuju agar ditubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu penyeludupan daging. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rossul Wahid juga berkata kementeriannya telah menubuhkan satu jawatankuasa perundangan khas halal bagi membuktikan kerajaan serius terhadap isu kartel daging haram ini. Tetapi dalam masa sama, sementara menunggu siasatan ataupun penubuhan RCI ataupun langkah-langkah yang diambil kerajaan, penggunaan teknologi juga dilihat dapat membantu menyelesaikan masalah penyeludupan daging halal ini. Dan bagi bercakap lanjut bersama di talian ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Al-Yani Ismail, pensyarah kejuruteraan komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, bagaimana penggunaan teknologi ini dapat membantu menyelesaikan masalah ataupun penyeludupan isu daging halal ini, Prof? Baik, untuk memulakan penceritaan tentang teknologi ini, saya rasa kita mungkin kena lihat dulu secara meluas ataupun dalam konteks yang lebih luas isu ini, yang mana ia bukan hanya melibatkan produk halal sebenarnya, ia melibatkan satu isu yang lebih besar iaitu penyeludupan produk. Penyeludupan dan kita katakan boleh juga katakan sebagai barang tiruan ataupun barang yang telah dikontaminasi lah. Jadi dalam melihat teknologi ini, satu isu yang kita sebutkan tadi adalah penyeludupan, ya, dan yang keduanya ada isu kesahihan produk. Isu kesahihan produk ini sebenarnya adalah hasil daripada berlakunya penyeludupan. Jadi ada dua perkara yang teknologi mungkin dapat membantu dari segi mengurangkan kes-kes seperti ini, kerana yang pertamanya teknologi boleh membantu menutup ruang untuk ketirisan. Contohnya teknologi track and trace, kita katakan track and trace ini bermaksud sesuatu produk itu apabila dia dihasilkan, kita boleh tahu trackingnya ke mana ia pergi, iaitu product movement. Dan yang keduanya adalah produk origin, daripada mana dia datang. Jadi dengan adanya track and trace teknologi yang memberikan identiti kepada setiap produk, tidak kira lah produk apa sekalipun, cuma dalam konteks kita ini yang sensitif ini adalah isu produk halal. Tetapi dalam melihat konteks secara keseluruhannya, sesuatu bahan ataupun produk itu perlu diberikan salah silah. Jadi perlu ada traceability ataupun pengesanan salah silahnya datang daripada mana dan ke mana, iaitu product movement. Jadi teknologi yang kita rasakan mampu memberikan menutup sedikit ruang, sebab ruang yang kita katakan ini adalah ruang untuk berlakunya ketirisan ataupun salah laku di pintu masuk, di entry point dan sebagainya. Jadi jika ada teknologi contohnya seperti RFID, GPS untuk supply chain, transportation, tadi disebutkan tentang pergerakan produk itu, transportation itu bagaimana. Jadi halal integriti ini, integriti halal hanya boleh ketatkan, boleh ditambah baik dari segi penggunaan teknologi ICT. Prof, kalau kita bercakap dalam konteks bagi mengelakkan ketirisan ataupun berlakunya penyeludupan daging tidak halal ini, kita lihat JAKIM memperakui ada berbelas rumah penyembelihan di luar negara itu. Bagaimana kita nak pastikan dengan teknologi ini, tracking teknologi ini, daging-daging yang disembelih mengikut hukum syaraknya itu dibawa masuk ke pelabuhan sehinggalah ke kedai-kedai kepada pengguna ini merupakan daging yang sama keluar daripada pusat penyembelihan yang diperakui oleh JAKIM. Saya percaya pihak JAKIM memang telah ada satu prosedur ataupun proses yang lengkap, SOP yang lengkap untuk memastikan pusat-pusat penyembelihan ini diberikan sijil halal dan yang dari segi proses itu saya rasa telah lengkap. Cumanya apa yang boleh ditambah baik adalah dari segi memastikan dalam perjalanan daging ataupun produk-produk ini sampai ke destinasinya perlu ada logistik ataupun supply chain management system.
Supply chain management system ini melibatkan daripada rumah sembelihan lagi perlu diberikan identiti kepada daging-daging tersebut. Identiti ini adalah berbentuk mungkin yang kita biasa guna identiti adalah barcode. Tapi barcode ini senang ditiru. Sama juga dengan mungkin QR code. Sekarang ini ramai yang dah biasa guna QR code. Mungkin security levelnya mungkin lebih tinggi. Dan ada satu lagi auto identification ataupun identifikasi yang kita boleh berikan kepada produk ini melalui RFID dan GPS dan sebagainya. Teknologi ini bukan perkara baru, cuma belum lagi dilaksanakan di Malaysia lah. Saya ambil satu contoh di Australia dan New Zealand contohnya. Di New Zealand tong-tong susu yang diekspor daripada New Zealand ke negara-negara luar adalah di tagging. Tagging ni bermaksud diletakkan satu identiti pada tong-tong tersebut sehinggalah dia sampai di port tempat yang dituju, dan tagging itu masih kekal dan dibaca oleh satu reader, dan ada satu sistem yang mengesahkan bahawa benar tong-tong ini datangnya daripada New Zealand. Begitulah juga dalam kes daging ini, apa yang kita boleh lakukan adalah memberikan tagging ataupun identiti kepada pusat-pusat penyembelihan ini, dan di entry point juga perlu ada satu sistem di mana delivery consignment tidak boleh ditiru, tidak boleh difabricate, ya. Dan ada satu lagi yang kita perlu lihat adalah di point of buying dari pihak pengguna lah. Maksudnya ketika pengguna nak membeli itu sendiri, mereka perlu tahu yang mana produk tiruan, yang mana produk yang telah kontaminate dengan yang tidak sah lah. Prof, dan beza dengan produk yang disahkan. Prof, teknologi sudah ada. Tapi apa yang menghalang daripada sektor industri makanan halal ini menggunakan teknologi ini? Adakah kos menjadi isu? Ya, salah satunya daripada hasil penyelidikan yang kita buat pada tahun 2014 tentang track and trace produk halal ini. Salah satu feedback yang kita dapat adalah yang pertama dari segi pengguna. Dari segi pengguna memang mereka merasakan mereka akan kepercayaan terhadap produk halal ini akan semakin tinggi sekiranya ada tagging teknologi. Walau bagaimanapun, kos itu menjadi salah satu isu lah. Begitu juga dengan pihak industri, kos juga adalah satu isu apabila mereka melaksanakan teknologi terhadap produk. Walau bagaimanapun, yang saya lihat, ketirisan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab ini dan menyebabkan kerugian kepada negara bernilai ratusan juta pada setiap tahun, mungkin perlu dilihat semula berbaloi ataupun tidak untuk kita membayar lebih sedikit ataupun memberikan investment kepada teknologi seperti ini untuk mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan salah satu lagi yang saya perlu point out di sini adalah maklumat yang kita dapat daripada hasil kajian kita. Agensi-agensi kerajaan apabila ingin melaksanakan satu-satu teknologi, of course lah, dua perkara yang dihalangan utama iaitu kewangan, dana dan juga staff, tenaga kerja. Ya, Prof. Kos memang menjadi satu isu apabila melibatkan satu perkara yang baru. Tetapi bagaimana kerajaan boleh membantu untuk memudahkan industri untuk adaptasi terhadap teknologi ini? Mungkin penggunaan ribat dan juga mungkin bagaimana di pihak universiti awam boleh bekerjasama ataupun menghasilkan teknologi yang lebih murah ataupun cost efektif. Ya, pada tahun 2014, pada ketika itu teknologi tersebut masih agak baru. Tetapi kita lihat pada tahun 2020, teknologi seperti RFID terutamanya macam tagging ataupun stiker yang memang autentik, harganya dah semakin menurun. Teknologi ini apabila banyak digunakan, harga dia boleh jatuhlah, maksudnya harga boleh dapat murah lagi. Cuma kesediaan kita untuk menyediakan satunya adalah prosedur. Prosedur ini sebab dia melibatkan agensi kerajaan dan juga industri dan juga pengguna sebagai end dalam supply chain tersebut. Jadi saya percaya perlu diwujudkan satu usaha seperti rebate ataupun sebenarnya mungkin boleh kita lihat semula permohonan sijil halal tersebut, satu portion sebenarnya boleh digunakan untuk memberi dana kepada sistem seperti inilah. Cuma mungkin saya boleh sebutkan sini perlu ada satu prosedur ataupun blueprint ataupun di pihak kerajaan untuk memastikan perkara ini berjalan dengan baiklah.
Baik, terima kasih Profesor Madar Dr. Aryani Ismail, pensyarah Kejuruteraan Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM, bercakap mengenai penggunaan teknologi khususnya dalam industri halal ini bagi mengekang ataupun mengurangkan kemungkinan berlakunya ketirisan seperti yang dilaporkan oleh media sebelum ini berhubung dengan daging yang menggunakan cop halal palsu.